wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati para tetamu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara yang penuh barakah ini, izinkan saya Nur Faiza berkongsi sedikit tentang kehidupan seorang insan yang dipercayai oleh masyarakat serta menerajui jawatan penting dalam kerajaan, iaitu mantan mufti pertama kita di Singapura, Al-Alim Muhammad Sanusi bin Mahmud. Beliau telah dilahirkan pada tahun 18 Oktober tahun 1909. Beliau anak yang ketiga daripada 4 beradik. Beliau mempunyai latar belakang yang cemerlang dalam pembelajaran. Beliau mendapat pendidikan dari Sekolah Victoria Bridge dan Institusi Raffles pada tahun 1922 hingga 1931. Pada tahun 1929 atau 1930, beliau telah melompat 2 darjah dan lulus cemerlang dalam peperiksaan senior Cambridge. Selanjutnya, beliau meneruskan pengajiannya dalam bidang agama di Sekolah Pondok Al-Hidayah yang turut dihadiri oleh seorang pelajar yang kemudian yang menjadi mufti di Indragiri di Sahabat Sumatera pada tahun 1931 hingga 1932. Selepas itu, selama 5 bulan, beliau belajar secara talaki di rumah gurunya, Al-Amin Haji Abdul Hamid Linda di Geylang Serai, Singapura. Pada tahun 1933, beliau belayar ke Mekah dan belajar di Masjidil Haram dari ulama terkenal yang bukan berbangsa Arab seperti Turki dan Indonesia di rumah mereka sehingga tahun 1936. Selepas 3 tahun di sana, ketika berusia 25 tahun, beliau telah diterima untuk belajar di Universiti Al-Azhar, Kahira, Mesir pada tahun 1938. Beliau telah berjaya memperolehi ijazah Al-Aliyah dan anak Melayu pertama yang lulus Al-Alamiyah pada tahun 1940 dari universiti yang sama. Keseluruhannya, beliau belajar di Mesir selama 6 tahun dari 1936 hingga 1942. Selama di Mesir, beliau juga belajar secara talaki dengan guru-guru dari Universiti Al-Azhar sehingga 1946. Antara ilmu yang dipelajarinya ialah usul fikih dan mantik. Pekerjaan pertamanya ialah penterjemahan di Arab Saudi dan kemudiannya di Mesir. Semasa beliau berada di Mekah, beliau telah menjawat beberapa jawatan, antaranya pengurus tokoh ubat-ubatan di Mekah, Arab Saudi, penolong ketua kerani di Bektal dan Qom, Jeddah, Arab Saudi, guru bahasa Inggeris di Sekolah Malam Al-Najah, dan menghadiri syarahan-syarahan agama oleh ulama yang terkemuka di Masjidil Haram. Sementara di Singapura, beliau telah menjawat berbagai-bagai jawatan penting, antaranya bekerja dengan penerbit Geliga sebagai pengurus buku-buku hadis, pemberita dan penterjemahan dari bahasa Inggeris dan bahasa Arab ke bahasa Melayu dengan Akbar Utusan Melayu. Beliau setiausaha bersama Majlis Penasihat Islam Singapura bersama peguam terkenal Javad Namazi. Beliau pernah menjadi pegawai penolong kebudayaan di Kedutaan Indonesia di Kahira, Mesir. Beliau bergiat sebagai penterjemahan buku-buku bahasa Arab ke bahasa Melayu untuk persidangan Islam di Kahira. Beliau kadhi di Mahkamah Syariah Singapura, Presiden Mahkamah Syariah dan pejabat pendaftaran pernikahan dan penceraian. Beliau mufti Singapura yang pertama dari tahun 1969 hingga 1972. Penasihat Hal Ehwal Agama Persekutuan Seruan Islam Singapura Jamiah dari tahun 1972 hingga 1990. Beliau juga bertugas sebagai penulis surat-surat dalam bahasa Arab ke bahasa Melayu dan Inggeris. Penterjemahan kitab fikih dari bahasa Arab ke bahasa Inggeris di pejabat guaman Profesor Dr. Ahmad Ibrahim dan pilih selama 6 bulan. Haji Sanusi terkenal sebagai aktivis agama yang tidak pernah kenal jemu.
Oleh kerana jasa dan ilmu yang pernah diperolehinya, beliau dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Antara orang-orang yang rapat dengan beliau adalah Ustaz Abu Bakar Hashim, Profesor Dr. Ahmad Ibrahim dan Presiden pertama Singapura, Yusof Ishak. Beliau wafat pada hari Ahad 8 Oktober 1995, berusia 84 tahun dan meninggalkan 8 orang anak. Isteri beliau, seorang wanita Mesir, anak kepada Sheikh Ahmad Subhi, meninggal dunia di Singapura pada tahun 1987. Semoga Allah SWT mencucuri rahmat ke atas ruhnya. Amin. Sebelum saya akhiri, saya berharap kisah seorang ulama yang sangat dihormati ini dapat memberikan semangat kepada kita semua dan saya sendiri untuk gigih mendalami ilmu agama, tidak kira tempat, masa maupun usia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.